action. Cakap. Cakap. Hello, apa khabar semua? Selamat berhujung minggu. Tasha harap anda semua sihat. Dan kalau tanya khabar Tasha ni, Tasha pun okey je. Terima kasih kerana luangkan masa anda untuk bersama dengan Tasha dalam Cinema #IniCinemaku di Bernama TV setiap Sabtu jam 8.30 malam dan di YouTube Finas setiap Ahad jam 9 malam. Okey, sekarang ni kita tak nak buang masa. Kita nak ke segmen yang pertama untuk episod kali ini, di mana kita akan berada di segmen casting. Tasha akan bawakan khas kepada anda seorang artis yang cantik. Baiklah, kita tak nak buang masa sekarang ni sebab Tasha nak bawakan anda semua ke segmen yang pertama dalam episod kali ini, iaitu segmen casting. Dibawakan khas kepada anda seorang artis yang cukup cantik, gorgeous dan hot itu, tak lain tak bukan Nadia Bryant. Okey, beliau merupakan salah seorang watak utama dalam drama Aku Yang Kau Gelar Isteri. Tengok tak? Cerita seram tu guys. Okey, jadi sekarang ni kita nak tanya Nadia Bryant apa cerita dia. Jom. Kenapa main sepah-sepah ni? Kan Mak dah cakap main kat dalam. Cantik gambar. Untuk segmen casting minggu ini, kita akan bersama pelakon Nadia Najwa atau lebih dikenali sebagai Nadia Bryant. Mula menceburkan diri dalam bidang lakonan sekitar tahun 2015 dan kini Nadia telah berlakon lebih dari 20 buah drama dan filem. Sejujurnya Nadia memang minat sangat berlakon. Jadinya pada umur 18 lepas SPM Nadia nak jadi pelakon, tapi my mom cakap okey, nak jadi pelakon kena masuk universiti dulu. Dari situ Nadia pergi ambil diploma dalam teater, degree broadcasting, dan macam mana boleh termasuk dalam lakonan komersial ni, saya berjumpa dengan Mama Erma Fatimah. Thank you Mama, thank you, I love you so much. Dan dari situlah bermula karier saya sebagai Nadia Bryant pelakon di Malaysia ni. Laila, siapa tu Laila? Cantiknya dia, makcik kau ke? Cantik. Watak apa yang paling Nadia suka? Watak filem Ratu Kalajengking, sebab cerita tu adalah cerita myth story. Jadi Nadia kena melakon watak yang pernah ada dulu dan Nadia kena bermain dengan binatang-binatang bisa, dan it's amazing memang wow. Kenapa tak masuk je? Takut? Dan juga Aku Yang Kau Gelar Isteri, Nadia dirasuk. Nadia sebenarnya banyaklah dapat tawaran untuk berlakon watak-watak cerita hantu seram, jadi hantu rasuk, tapi Nadia banyak tolak. Tapi bila baca karya naskah Aku Yang Kau Gelar Isteri, terus jatuh cinta, meremang roma first, rasa wow, I want to do it, and alhamdulillah. Tapi itulah ada scene yang kena potong, tapi it's okay. But I did my best. Thank you. Watak yang menjadi idaman adalah watak saya ingin menjadi seorang wanita yang superhero ke, ada kuasa, dan watak-watak legenda gitu. Nadia nak ucapkan ribuan terima kasih kerana sentiasa menyokong, tak kisahlah peminat ataupun netizen di luar sana. Thank you so much kerana sentiasa mendoakan Nadia kebahagiaan Nadia, dan Nadia doakan juga kebahagiaan kita semua. Amin. Sikit lagi. Sabar. Itulah dia Nadia Bryant. Tak sabar nak berlakon dalam filem. Betul kan? Jadi Tasha pun tak sabar juga nak berlakon dalam filem. Tapi bila lagi lambat lagi kan? Dan sekarang ni kita nak terbang ke Hollywood. Kita nak jumpa pula dengan seorang pelakon jelita yang cukup terkenal dalam filem The Mask of Zorro, iaitu Catherine Zeta-Jones. Tunggu apa lagi? Jom kita saksikan. Sejak kecil lagi, beliau telah bercita-cita untuk menjadi seorang pelakon terkenal. Di waktu usianya kecil lagi, beliau telah berjaya memegang watak dalam musikal Annie and Betsy Malone. Dilahirkan pada 25 September 1969, Catherine Zeta-Jones melanjutkan pelajaran dalam bidang teater musikal di Arts Educational Schools, London. Pada tahun 1987, beliau telah berjaya memperolehi watak utama dalam sebuah pementasan untuk produksi 42nd Street. Kemudian beliau menerima tawaran berlakon dalam filem Perancis Itali iaitu 1001 Nights pada tahun 1990, namun filem itu tidak berjaya.
Peluang dalam dunia lakonan menampakkan sinar cahaya apabila lakonannya dalam siri televisyen The Darling Buds of May tahun 1991 hingga 1993 berjaya memikat dan mendapat tempat di hati peminat. Kecantikan dan kejelitaannya dimiliki, beliau berjaya menempatkan dirinya di Hollywood dan berjaya menempa nama dalam filem The Mask of Zorro tahun 1998 dan Entrapment tahun 1999. Beliau berjaya memenangi anugerah di Academy Award dan BAFTA Award untuk kategori pelakon pembantu terbaik dalam filem musical Chicago tahun 2002. Catherine Zeta-Jones merupakan artis Hollywood yang menerima bayaran tertinggi melalui beberapa buah filem seperti Intolerable Cruelty, The Terminal dan Ocean's 12. Sepanjang pembabitan dalam dunia lakonan beliau telah berlakon dalam 27 buah filem dan mendapat 15 buah anugerah seperti Academy Awards, European Film Awards, British Academy dan banyak lagi. Yeah, you were being chased by the police. Chasing me? Lepas ni kau akan jadi manusia luar biasa. Belaban Hidup Infeksi Zombie, sebuah filem Dayak Sarawak arahan Ray Lee, dinobatkan filem terbaik dan filem seram terbaik di Festival Filem Seni Simbolik Antarabangsa di St. Petersburg, Rusia pada 28 Mac 2021. Ia pencapaian bermakna buat penerbit Hornbill Film dan T. Harry Aziz Entertainment Sendirian Berhad selepas kemenangan awal di Karnival Filem Dunia 2021 di Singapura bagi kategori seram dan fiction science. Filem mengenai perjuangan gadang seorang pahlawan Dayak lakonan Pablo Amirul untuk menyelamatkan penduduk kampungnya daripada serangan virus ciptaan seorang saintis itu turut dibintangi Misha Munut dan selebriti Indonesia Tegar Septian. Tahniah daripada Finas. Penganjuran Bengkel Hak Cipta dan bikin video muzik di Ipoh Perak yang berakhir pada 28 Mac 2021 menjadi platform seniman terkenal Dato' M. Nasir untuk mendekati dan menggalakkan anak-anak muda menggilap kreativiti mereka. Bengkel 2 hari anjuran Majlis Bandaraya Ipoh dengan kerjasama Luncai Emas Sendirian Berhad dan Finas itu disertai kira-kira 100 pengkarya muda. Saya berbangga menyaksikan komitmen dan sokongan padu semua pihak, terutamanya pihak Luncai Emas dalam memastikan sektor industrial kreatif terus diperkasa sekalipun terkesan dengan penularan wabak pandemik COVID-19. Jadi kesedaran ini perlu pada mereka yang mungkin dia hendak jadi seorang pengarah video muzik. Dia suka dengan video muzik ni, teknik buat video muzik ni, atau sebagai pengetahuan supaya dia sedar perkembangan itu. Manakala di Aikroh Melaka telah berlangsung Bengkel Masterclass Multiple Camera Production atau MCP di Viral TV Station. Bengkel selama 5 hari yang bermula pada 17 Mac 2021 itu dianjurkan oleh Persatuan Pekerja Profesional Filem Malaysia atau Profima dengan kerjasama Finas. Ia antara lain mendedahkan para peserta kepada penerbitan program di stesen televisyen. Yang mana kita dah tertunda, kita dapat adakan semula. Bagi saya, alhamdulillah kita dapat adakan dalam masa 5 hari dan peserta-peserta pun menerima. Dia orang pun sanggup datang jauh daripada Kuala Lumpur, ada yang daripada Langkawi datang ke Melaka untuk mengikuti kursus MCP. Di Kuala Lumpur pula, Persatuan Wartawan dan Penulis Hiburan Malaysia atau WAM telah menganjurkan bengkel komprehensif penulisan komersial kerjaya profesional. Bengkel itu bertumpu pada penulisan skrip drama TV yang diadaptasi daripada novel popular. Dalam penganjuran berasingan, satu bengkel lakonan telah diadakan oleh Yayasan Artis Veteran Malaysia di Pusat Komuniti PPR Beringin Jinjang Utara bagi memberi pendedahan seni terutama kepada golongan belia.
Kita semua rasa terharu kerana pada hari ini pengerusi juga bersama-sama dengan kita untuk majlis penyampaian sijil kepada peserta-peserta yang kita awalkan sehari pada hari ini. Pada 21 Mac 2021, telah berlangsung satu perjumpaan di antara Ahli Perbadanan Finas Datuk Noryati Haji Ismail dan Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka atau DBP Cawangan Sarawak, Abang Haliman Abang Julai. Kunjungan hormat itu adalah bagi membincangkan kerjasama strategik antara Finas dan DBP berhubung pembangunan industri kreatif di Sarawak. Finas menerusi program Indo Community Alliance Finas 2021 atau COFFEE membuka peluang kepada para penggiat industri bagi menganjurkan program untuk membangunkan modal insan membabitkan belia dalam industri kandungan kreatif. Untuk maklumat lanjut, layari www.finas.gov.my atau hubungi unit latihan industri Finas di talian 03 4104 1467 atau 03 4104 1468. Finas meneruskan inisiatifnya menerusi pakej Ransangan Industri Kreatif Malaysia atau PRISMA bagi melaksanakan program khas pelaksana modal insan Bengkel Creativity Never Stop 3.0 edisi antarabangsa. Ia bagi penganjuran bengkel secara dalam talian melibatkan komponen dalam bidang praproduksi, produksi dan pasca produksi oleh tenaga pengajar antarabangsa. Permohonan dibuka sehingga 9 April 2021. Hiburkan hati dengan gelagat lucu penghuni di sebuah flat dalam sitcom Mamu Mami Gossip. Eksklusif di saluran YouTube Finas Malaysia, sitcom arahan Aizam Syamsul itu bersiaran pada setiap Rabu hingga Jumaat jam 9.30 malam. Mamu Mami Gossip dibintangi Kaza Saisi, Toke Jambu, Dalima Wati, Fasha Sanda, Elisha Sanda, Fikri Baka, Aidil Aziz, Amiza Adnan dan Afifah Nasir. Apa jenis telefon mahal no? Satu siri bengkel latihan penataan seni dalam produksi filem sedang berlangsung di Iskandar Malaysia Studios atau IMS. Bengkel yang berakhir pada 9 April 2021 itu adalah hasil kolaborasi Finas dan IMS untuk program Road to Oscar Art Department. Untuk segmen Ikon minggu ini, kita akan bersama Nurin Afika. Bila sebut saja nama Nurin Afika, pasti ada yang tahu Nurin ini mula viral apabila berzumba di MRT dan terus dijadikan ikon Zumba hijabista. Sebenarnya kalau kita bagi istilah influencer, tak ada siapa tahu kita ni akan jadi influencer. Tapi Nurin rasa disebabkan video-video Nurin yang viral di Twitter dan juga Instagram disebabkan Zumba. Nurin dilabelkan hijabis Zumba di social media. So orang rasa macam Nurin antara orang pertama yang beranikan diri menari sambil pakai tudung macam tu. So I think with that platform that I have, Nurin start to ceburi dalam bidang bisnes dan juga Nurin bagi motivation to other people which is yang follow Nurin di Instagram. Bukan itu sahaja, Nurin juga kini dikatakan sibuk dengan berlakon juga. Nurin fikir macam I need to figure out my other strength, my potentials. So Nurin went for casting untuk berlakon sebab my manager lah yang suruh pergi kan. So Nurin try and then Alhamdulillah I can see that I think my passion in acting is macam membuat-buat dah sekarang. So sebab itulah Nurin rasa this is gonna be my new career lah. Yeah, you got that yummy, that yummy, that yummy, yummy. Tak nak cakap peminat, Nurin tak ada peminat lagi kot. Tapi I really hope that girls out there, kita sebagai perempuan, kita kena ada inisiatif untuk bersukan. Maksudnya kena be active, kena to unleash our potential. Not only in education, but physically you have to be really active. Sebab Nurin rasa kalau kita aktif in bersukan, nanti apa-apa yang akan datang, opportunity akan datang, you boleh cater semua benda. Bersua kembali bersama dengan saya, Natasha Sharmin, dalam Sinema #IniSinemaku. Seperti biasa, nak tahu lebih lanjut lagi tentang Finas, boleh je layari www.finas.gov.my. Dan jangan lupa ikuti Instagram dan Facebook Finas.
Okey, tadi kita dah bersama dengan ikon hijabista Zumba. Dari sekadar suka-suka je buat, lepas tu viral dan sekarang menjadi ikon. Wow, hebat kan? Tak lain tak bukan kita nak ucapkan tahniah kepada Nurin Afika. All the best, semoga sentiasa sehat berzumba. Gitu. Okey, sekarang ni kita nak beralih ke segmen yang seterusnya, iaitu segmen Hot Seat. Tasha nak bawakan kepada anda pula seorang pelakon yang cantik dan seksi and hot mama gitu. Tak lain tak bukan orang kampung saya, iaitu Lana Nordin. Jom kita saksikan. Bila sebut saja nama Lana Nordin, pasti ramai yang tahu karakternya yang bersahaja. Untuk segmen Hot Seat kali ini, kita akan bersama Lana Nordin dan pasti ramai nak tahu bagaimana Lana menceburkan diri dalam bidang lakonan ini. Mula-mula di-offer oleh director Datuk Juri Latif. Masa tu saya dalam kapal terbang. Dia kata nak berlakon tak? Lepas tu saya cakap, berlakon? Masa tu, yelah kita stewardess kan, tak tahu nak lakon kat mana. Lepas tu one day dia panggil I, dia kata tak payah kasih datang je jumpa abang, dia kata. Bila tu jumpa dia, dia kata, Lana, nak berlakon tak? Maksudnya dia panggil saya Mazlina, nama betul ni. Lepas tu dia cakap, saya tak kerti berlakon lah bang. Tak apa, dia kata. Saya bagi watak senang je, watak stewardess. So kita punya, okey, watak stewardess okey lah. Sampai dekat set, stewardess pun sikit je dengan lain kita kena berlakon. You rasa? Masa tu, I mula-mula dengan Cik Ta. Cik Ta pun first drama, saya pun first drama. Tajuk dia Tidurlah Permaisuri. Hero saya time tu, Samarul Hisham. Habis, bini dia dekat kampung macam mana? Cerai. Cabaran paling hebat lah. Selalunya cabaran tu tak adalah banyak sangat. Cuma selalu balik lambat. Tengah malam I pernah drive seorang-seorang sampai kena saya langgar kambing pun ada. Bukan saya langgar kambing, langgar I tak. I langgar kambing pun ada. I rasa itulah cabaran I sebagai anak seni kot. Kita syuting jauh-jauh, balik tengah malam. I macam mana pun syuting I akan balik Gijuk ke Bandar Kali ke. Masa tu saya ingat saya tengah shoot dengan Kak Jai. Saya diorang semua tidur kat hostel, tapi saya seorang je balik ulang-alik pukul 4 pagi, 5 pagi. Diorang kata tak takut ke ikut Batang Kali tu jalan je. Lalu saya kena langgar kambing. Macam mana? Itulah cabaran saya. Berdampinglah dengan pasti agar orang tak tengok aku jernih. Terima kasih kepada semua peminat saya. Walaupun saya dah lama menyepi, kali ini saya buat comeback. Alhamdulillah. Terima kasih masih lagi suka lakonan saya. Banyak feedback saya terima sejak berlakon buat comeback ni. Harap-harap lepas ni you all support lagi career Lana. Sebab Lana belum berhenti lagi di sini. Lana masih lagi memperjuangkan sebagai anak seni. Terima kasih semua. I'm too afraid to feel alive. Didn't ask for it. Decorated pretty lies. Didn't ask for. Tak hanya menampilkan budaya Asia Tenggara sebagai inspirasi filem Raya and the Last Dragon, buat pertama kalinya Walt Disney Animation Studios menggabungkan 4 penyanyi dari rantau ini, termasuk bintang muda hip-hop Yoni Boy, bagi menyanyikan lagu runut bunyi animasi itu yang berjudul Trust Again. Bukan sekadar menyanyi, malah beliau turut menulis serangkap lirik bagi lagu ciptaan Timothy Tatsuro Shuhimi itu yang mengangkat nilai kepercayaan dan persahabatan dalam kehidupan. Yoni Boy bergandingan dengan penyanyi Indonesia Raisa, Selain Matthias dan Sprite, masing-masing dari Filipina dan Thailand. Sebaik saja saya dapat projek ni, saya sangat teruja. Saya dapat mesej ni yang mengatakan saya ni lagu dia yang saya perlu masuk dan ini dia job. Dia macam surprise macam tu. Rushing terus buka PC, terus siapkan lagu lah. So basically memang sangat-sangat excited and I really want to be part of this. Sebab saya ada minat juga untuk nak kedepankan saya punya nyanyian dalam bahasa Inggeris selain daripada bahasa Melayu. Apa yang difikirkannya sebaik diberitahu tentang kolaborasi Disney itu? Saya diberitahu yang saya perlu masukkan sate dekat dalam lagu ni. Dia kata dalam filem tu ada scene where dia makan sate. So it's a food yang diorang makan dalam movie tu juga. So saya kena mention benda tu. Yang saya tulis dalam tu yang mengatakan sate dan nasi lemak adalah something yang bila kita makan dia unforgettable and orang akan kembali balik ke Malaysia just untuk rasa sate dan nasi lemak tu. Apa yang mungkin menantinya? Tapi perkataan sate dan nasi lemak sebagai lirik lagu? Sebenarnya saya belum tonton lagi filem tu. Saya masih mencari peluang untuk ke sinema untuk tengok cerita tu. Jadi saya harap saya dapat tengok lah sebab saya pun tak tahu apa yang sebenarnya saya nyanyikan kan. Jadi saya nak tengok lah. Senang, simple je. Dia payment dia okey sangat. I just grab it.
dan Astro Shah, ia mempertemukan pelakon popular Zul Arifin dan Nasir Bilahan selain Azira Syafinas, Putri Nur Kasih, Salina Saibi. Lima tu I kasi 4 lah. Filem Malaysia yang genre macam tu, bagi I okey lah. Kita tak boleh nak expect lebih. Patut tengok tu sebab dia jalan cerita dia tak buat kita mengantuk tu je. Dia tak boring lah. Selalunya cerita nak dapatkan dia suspend tu lambat sangat. So yang ni suspend dia sekejap, dekat-dekat lah. So tak adalah boring, nak tunggu. 5 saya bagi 4/5. Jadi kurang 1 sebab sekarang ni musim COVID-19. So bajet dia orang nampak kualiti movie tu down sikit. Tapi konten dia tinggi. Sebab konten dia melibatkan trend sekarang yang melibatkan agama, yang sensitivity. Dilahirkan pada 26 Mac 1939 di Kampung Baru, Kuala Lumpur, Allahyarhamah Latifah Omar merupakan pelakon filem Melayu hitam putih yang terkenal pada era 1950 hingga 1970-an. Pada tahun 1953, ketika berusia 14 tahun, beliau telah mencuba nasib dengan menyertai pertandingan Ratu Cantik Singapura. Tuah menyebelahi beliau apabila memenangi gelaran tersebut. Pelbagai tawaran pekerjaan ditawarkan kepada beliau. Kesan daripada kemenangannya itu, filem Panggilan Pulau keluaran tahun 1954 merupakan filem pertama lakonan seniwati Latifah Omar di mana pada masa itu beliau baru saja berusia 15 tahun dan telah diberi peluang berlakon di sisi pelakon-pelakon yang hebat seperti P. Ramlee, Nur Madiah, Nordin Ahmad, A. Rahim, Saleh Kamil, S. Samsudin dan ramai lagi. Pada tahun yang sama juga, Allahyarhamah telah berpeluang untuk bergandingan dengan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee menerusi filem Merana, terbitan Malay Film Production. Filem yang popular yang menaikkan nama beliau ialah seperti Bawang Putih Bawang Merah, Laila Majnun, Lancang Kuning, Selendang Delima dan Cucu Datuk Merah. Sepanjang karier, beliau telah berlakon dalam 31 buah filem. Pada tanggal 9 Jun 2013, beliau telah menghembuskan nafas terakhirnya di usia 74 tahun. Semoga rohnya dicucuri rahmat. Al-Fatihah. Laju boy lah aku. Laju aku nak kahwin dengan anak raja ni. Boy lah. Yang patut pun tak buai sebab tak ada tali. Kita duduk kat kerusi yang atas lantai. Itulah dia tadi petikan dialog daripada filem Bawang Putih Bawang Merah pada tahun 1959 yang dilakonkan oleh Allahyarhamah Latifah Omar. Okey, sekarang ni Tasha nak bawa anda semua bertemu dengan Ratu Rock Malaysia kita iaitu Kak Ella. Beliau pernah berlakon dalam filem Pemburu Bayang dan Hanya Kawan. Sekarang ni kita nak tanya Kak Ella, hero mana yang dia paling minat nak bekerja dengan? Jom kita tanya. Untuk segmen trivia minggu ini, kita akan bercerita tentang filem Pemburu Bayang dan juga Hanya Kawan. Pasti ramai dah tahu kan kalau sebut tentang dua filem ini, pasti berkait rapat dengan heroinnya iaitu Ella. Bagaimana agaknya Ella boleh menceburkan diri dalam bidang lakonan ini? Adakah selepas ini Ella akan berlakon lagi? Okay, dia senang, simple je. Dia payment dia okey sangat. I just grab it. No lah, I think the jalan cerita dia kena mengena dengan my songs and my album, so I think it's a good thing. Sebab itulah I terima. Apa gunanya kita bertemu di sini, Awi? Bagi aku, segala-galanya terlanjur derai. Aku faham, Ella. Dia sebenarnya setiap filem tu ada kenangan dia yang mencuit hati, macam dengan Datuk Yusof Aslam. Cara Yusof Aslam tu sangat kelakar dan very strict, tapi at the same time dia tak boleh strict Ella. Han Isaac, ramai komedian seperti Haris dan sebagainya. So ada macam-macam kenangan yang orang kata menghiburkan. Fazal Hussein, ya, he's one of the best. Dan Awi pun bagus dan juga Hans Haziq pun bagus. Sebenarnya dah step by step sekarang ni sebab macam-macam ada nak buat. Nak feel full macam-macam lagi benda, tapi insya-Allah nanti akan Ella nak cuba nak buat buku dulu, then after that insya-Allah maybe film. So just wait, insya-Allah. Bang, bangun bang.
Nampak? Okey. Itulah dia tadi Kak Ella. Wow. Kak Ella kita minat dengan Fazal Hussein. Tahu kan siapa Fazal Hussein tu? Takkanlah tak kenal. Fazal Hussein lah pelakon terkenal dalam filem Gila-Gila Remaja yang berlakon dengan Roshamno tu. Okeylah, sekarang ini kita dah pun sampai di penghujung rancangan. Jangan lupa untuk saksikan Sinema Lagi setiap Sabtu jam 8.30 malam hanya di saluran Bernama TV dan setiap Ahad jam 9 malam hanya di saluran YouTube Finas Malaysia. Kita jumpa lagi. Selamat malam. Bye. Jangan menggatal tau. Tak boleh? Kalau tak boleh, tak nak pergi ke? Seperti biasa, sebelum menutup tirai sinema minggu ini, kami sajikan anda sedikit sedutan filem Hanya Kawan, sebuah filem genre drama dan cinta Malaysia yang diterbitkan pada tahun 1997, arahan Haris Iskandar, lakonan Ella dan Hans Isaac. Bye-bye dan jumpa lagi. You tutup pintu dulu, then I pergi. Okay. Okay? Call me. Okay. Bye. Bye. Sayang. Sayang tak? Sayang? Habis. Habis apa? Kenapa tak cakap? Sayang sangat.